kita kepadanya. Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajama'na bi nuri hudahu ikhwanan wa khillana wa atra'na mata ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة المستمعون، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Taala memberi kepada kita, yang sentiasa memberi kepada kita. Sama ada nikmatul Islam yang memberi Islam kita, agama yang kita beragama jadi orang Islam yang sungguh, jadi orang Islam yang penuh dengan khudu', merendah diri untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama ada nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, iaitu nikmatul iman. Nikmat kita sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab-kitabnya, lebih-lebih lagi kitab Al-Quran yang kita sedang-sedang duk membacakan dia setiap hari, setiap waktu. Dan juga kita beriman dengan hari kiamat yang akan kita jumpa dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita beriman dengan qada Allah Subhanahu wa taala, sama ada qada itu adalah benda yang baik ataupun benda yang tidak baik, maka kita beriman itu adalah qada dan qada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga nikmat yang banyak lagi yang Allah Ta'ala sentiasa memberi kepada kita. Lebih-lebih lagi nikmat untuk nak mendengar hadis Nabi SAW, kerana bukan setiap orang hamba Allah Ta'ala hendak nak dia boleh dengar hadis Nabi. Kadang-kadang satu orang habis satu hari ataupun 24 jam dia tak dapat nak dengar walaupun satu hadis ataupun walaupun satu kalimah daripada hadis Nabi SAW. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang bersama dengan ruangan kita yang biasa kita duk ngaji hadis Nabi SAW, dengar hadis Nabi SAW bersama, dan juga buat faham hadis Nabi serta dapat boleh beramal dengan hadis itu. Mudah-mudahan kita akan berjaya dalam dunia ni dan juga akhirat nanti. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita usaha dengar, ngapa, beramal dengan dia adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat bagi kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dengan ruangan kita yang mana banyak minggu kita tidak berjumpa, tidak ada masa ataupun peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat izin daripada Allah Taala untuk mari nak baca hadis kepada sedang pendengar, untuk kita nak sambung hadis yang kita bacakan daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Maka hari ini Allah Taala izin kepada kami, izin kepada saya, izin kepada sedang pendengar, boleh kita mari sama-sama duk mempelajari dengan hadis Nabi SAW bersama daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka pada hari ini kita bersama dengan hadis yang ke-25 daripada kitab yang kita duk baca lama, banyak minggu, banyak bulan. Maka insya-Allah dengan istiqamah kita, dengan sentiasa kita, dengan semam-semua kita duk baca sedikit-sedikit hadis Nabi SAW, mudah-mudahan amalan kita ini akan jadi amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah sangat kasih kepada amalan seorang hamba Allah Ta'ala buat, yang sentiasa buat semua walaupun sedikitnya jumlah, walaupun sedikitnya amalan itu, tak banyak kita. Kita ngaji hadis Nabi, ngaji daripada kitab 40 hadis Imam Nawawi hanya seminggu sekali saja. Hanya seminggu sekali saja, dan juga hanya seminggu satu hadis saja. Tapi kita yakin bahawa amalan kita ini sangat dirahmati, sangat dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita harap kata ini adalah salah satu jalan yang kita duk buat-buat, yang kita duk sedia-sedia duk ngaji, adalah salah satu jalan yang akan menambahkan iman kita, kasihan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita ingatlah bahawa kita sekarang duduk dengan Nabi SAW, ngaji hadis Nabi SAW, seolah-olah kita duduk ngaji hal yang sakut dengan Nabi. Sama ada perkataan Nabi SAW, sama ada perbuatan Nabi SAW, kita usaha nak ngaji perbuatan Nabi, usaha nak kenal, nak tahu gapakah perkataan Nabi SAW yang dia sabda melalui hadis-hadis dia. Kerana kalam Nabi, perkataan Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kerana Nabi SAW tak kecek, tak kecek keluar daripada hawa nafsu dia, tak kecek tu hati dia nak kecek balas ning, tak sekecek balas ning, nak marah balas ning, tak. Tetapi Allah, Nabi SAW kecek benda yang diwahyukan kepada dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah wahyu yang Allah Ta'ala turun kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk umat boleh beramal ataupun berilmu, ngaji, baca dan juga beramal dengan apa yang diberitahu kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Maka tidak ada jalan mana pun yang kita nak faham kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada jalan mana yang kita nak faham kitab Allah, Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ada jalan lain melainkan kita nak faham Al-Quran melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah Nabi adalah benda yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tibyan linnas,
keterangan kepada manusia. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk Nabi kita Muhammad menerangkan benda yang berada di dalam Al-Quran, benda yang Allah Ta'ala nak umat Nabi Muhammad tahu dalam Quran, Nabi atibar, Nabi royak kepada umat dia. Maka kita nak faham Quran, kita kena ngaji melalui orang yang paling alim sekali, orang yang paling pandai sekali, orang yang paling mahal sekali tentang Al-Quran. Tidak ada orang lain, tidak ada manusia lain mana pun dalam dunia ni melainkan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling tahu sekali gapo yang Allah Ta'ala ayat Al-Quran. Nabi Muhammad tahu bahawa ayat ini yang Allah Ta'ala turun tujuan gapo, sebab gapo yang Allah Ta'ala turun, Nabi SAW tahu. Maka kita duk ngaji hadis-hadis Nabi, seolah-olah kita sedia-sedia duk ngaji juga Al-Quran. Kerana kita ngaji dalam hadis Nabi SAW. Contohnya kita ngaji hadis yang pertama mengenai dengan niat, innamal a'malu binniyat. Kalau sedang pendengar ingat kepada hadis yang pertama yang kita ngaji dulu, perjumpaan ataupun halaqah kita yang pertama, halaqah kita yang kedua. Yang pertama kita ngaji tentang sejarah Imam Nawawi, siapa Imam Nawawi mati bila, gapo, macam mana, bagaimana dia hidup. Dan juga halaqah yang kedua kita mulakan ngaji hadis tentang innamal a'mal binniyat. Kalau kita tanya dalam Al-Quran, ada kedak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala memberitahu kepada kita tentang amal, tentang niat? Nescaya ada. Dalam Quran ada sebut tentang niat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan Allah Taala tidak suruh hamba dia untuk beribadat kepada Allah Taala melainkan hal keadaan mukhlisin, hamba dia beribadat kepada dia ni dengan hal keadaan dia sepenuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Lagi dalam ayat dalam surah Az-Zumar, ala lillahi ad-dinul khalis. Ala lillah ad-din al-khalis. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Banyak tempat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala tahu kepada kita tentang niat. Maka kita ngaji hadis yang pertama, kita kuat, kita kapuh masuk sekali tentang hadis Nabi yang Nabi royak kata innamal a'malu binniyat, dengan firman Allah Ta'ala yang sebut beberapa tempat dalam Al-Quran tentang niat. Maka hadis Nabi inilah yang mari tafsirkan Al-Quran, mari tafsir gapo hukum ahkam yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka Nabi mari royak, mari hajar benda tu kepada sahabat dia, dan juga sahabat hajar kepada anak murid dia. Sahabat adalah orang yang jadi anak murid kepada Nabi, dan Nabi adalah sebagai guru yang pertama kepada umat ini, iaitu umat al-Islam. Maka anak murid runrang, iaitu sahabat. Sahabat ajar kepada anak murid dia hajar kepada anak murid, sehingga ilmu itu yang dulu sahabat ngaji dengan Nabi SAW sebagai guru yang pertama, ilmu itu sampai kepada kita dengan isnad, dengan hadis, dengan riwayat-riwayat yang ulama riwayatkan rangan benda tu di dalam kitab-kitab mereka. Maka Islam adalah agama yang masya-Allah Allah Ta'ala jaga ajaran Islam yang Nabi biasa hajar kepada sahabat biasa hajar kepada anak murid dia tabi'in biasa hajar kepada anak murid dia tabi'in, sehingga ilmu itu sampai kepada kita sekarang dengan berisnad, dengan ada sanad dia. Nabi nak jaga. Kalau kita tanya pula dengan sebab apa kena ada sanad kata, sanad itu maksud kata perkataan ini sungguh daripada Nabi melalui riwayat orang sore anak murid ni, anak murid tu guru ni, anak murid tu guru ni, dengan mereka ngaji sungguh. Anak murid ngaji sungguh daripada tok guru ni ngaji sungguh daripada tok guru dia, sehingga tok guru iaitu tok guru kepada tabi'in sebagai sahabat ngaji sungguh daripada Nabi SAW. Kerana orang yang bohong, orang yang mikir untuk nak memfitnahkan ataupun mengkhianatkan agama Islam, tipu ajaran Islam, campur dalam ajaran Islam yang sebenar ni, tak akan boleh.
kerana agama ini Allah Ta'ala telah jaga. Sama ada Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan pun jaga juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, al-zikra sini iaitu Al-Quran, dan juga Allah Ta'ala jaga Al-Quran ini. Maka ulama mereka kata, kalaulah Allah Ta'ala jaga Al-Quran, maka sunnah Nabi pun Allah Ta'ala jaga juga. Kerana ini adalah wahyu, jaga juga. Hak mana yang sahih, ulama boleh royak kata ini sahih. Hak mana yang hasan, ulama royak kata ini hasan. Yang mana dusta ataupun palsu ataupun lemah, tidak sahih daripada Nabi, ulama akan cek boleh, akan terosok boleh, akan tahu kata ini bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka kita hari ini bersama dengan hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 daripada kitab 40 hadis Al-Imam An-Nawawi. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita sekali lagi dengan nikmat ini yang kita boleh ngaji hadis Nabi SAW dengan satu hadis yang sahih. Maka ingatlah ini adalah wahyu dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kalaulah kita dengar satu hadis yang sahih daripada Nabi, ingat kata ini adalah taufik, ini adalah hidayah, ini adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kita dapat dengar satu hadis sahih daripada Nabi SAW. Kerana orang-orang dulu lebih susah daripada kita nak dengar satu hadis yang sahih. Kita sekarang mudah nak dengar hadis yang sahih. Kita sekarang ni mudah nak jumpa satu hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Kadang-kadang kita tak mesti nak tanya guru. Kita nak cari satu hadis yang sahih, kita cari dalam Google, kita cari dalam internet, kita akan jumpa hadis-hadis yang sahih yang mana ulama telah himpunkan dalam kitab baik, dalam website baik, untuk mudah kita sekarang ni nak ngaji hadis Nabi SAW. Tetapi dengan sebab kita senang, sebab kita ada belaka, sebab kita tak susah seperti mana orang-orang dulu, Al-Imam Al-Bukhari baik, seperti Imam Muslim baik, seperti Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, tak semua mereka yang susah. Mereka tidak ada internet, tidak ada terosak, tidak ada alat-alat teknologi seperti kita ada sekarang. Maka mereka pisah untuk nak dapat hadis Nabi. Mereka keluar daripada rumah mereka, mereka sanggup nak berjumpa dengan kesusahan dalam nak cari hadis Nabi SAW. Mereka sanggup nak jumpa, nak dapat kesusahan. Maka Allah Ta'ala beri taufik dengan sebab mereka susah. Tetapi kita sekarang, kita senang, kita ada belaka, maka kuranglah kita dapat taufik daripada Allah Ta'ala di dalam nak dapat ilmu ataupun hadis Nabi SAW. Kalaulah kita guna alat-alat teknologi yang kita berada sekarang dalam rumah kita, sama ada terotak baik, komputer baik, internet baik, terosak baik, kita guna alat-alat ini untuk ngaji hadis Nabi, kita ngapa hadis Nabi, ngapa Quran, nescaya kita akan alim, lebih alim daripada imam-imam yang dulu lagi. Kalau kita guna teknologi, dalam satu buah terosak, kadang-kadang ada 10,000 hadis, kadang-kadang sampai kepada juta hadis ataupun 1,000 hadis, ratus-ratus ribu hadis yang berada dalam internet ataupun dalam terosak. Kalau kita nak ngapa sungguh, kita jangan susah penat sikit nak ngapa sungguh, kita ngapa semua hadis yang berada di dalam internet ataupun dalam terosak kita, nescaya kita akan alim, lebih alim daripada Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga imam-imam yang lain. Kerana imam-imam dulu, mereka nak ngapa hadis satu hadis, bukan kata jumpa depan muka selalu dak. Dengan kata di sana ada hadis Nabi, satu hadis saja, mereka sanggup nak bermusafir pergi cari, dapat satu hadis saja. Dengar pula di negeri ini ada hadis, mereka pulang balik pergi kepada negeri ini pula. Duk musing, tawaf sekeliling dunia ini untuk nak himpun hadis Nabi, ngapa hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi. Cukup ribu-ribu hadis Nabi di dalam dada mereka. Maka kita ada hadis, kita tak payah nak cari hadis, tapi kita lah yang tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita tak usaha, tak minat, tak mikir, kata kita ni sangat berhajat kepada ilmu dalam hidup kita dalam dunia ni. Kerana kita hidup dalam dunia ni, kalaulah tidak ada ilmu, maka sesatlah kita. Ilmu adalah nurun
Ilmu adalah cahaya yang akan membawa hidup kita kepada jalan yang lurus. Ilmu adalah cahaya yang akan membawa kepada kita keluar daripada kegelapan, bawa kita kepada jalan yang ada nur, ada cahaya, sehingga kita sampai kepada senca yang kita nak pergi, iaitu Al-Jannah, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka marilah sama-sama kita bersungguh, berinsaf, bermuhasabah. Kira diri kata hari ini kita dah cukup kedak dengan ilmu yang kita berada sekarang. Ilmu yang kita dah ada sekarang cukup kedak yang nak bawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main kerana satru kita. Orang yang nak heret kita, tak sebi kita masuk syurga ataupun nak heret kita masuk api neraka tu, dia lebih ilmu banyak, dia lebih pasukan ataupun pengalaman banyak lebih daripada kita lagi. Siapa dia? Syaitan ataupun iblis, laknatullahi alaihi. Syaitan dan juga iblis, dia ada ilmu, dia ada pengalaman pasukan lebih banyak daripada kita lagi. Kita sekarang kalaulah umur 60, kita hanya khibrah pengalaman kita 60 tahun saja. Ilmu kita 60 tahun yang kita cari 60 tahun saja. Tetapi iblis dan juga syaitan, ilmu dia bukan hanya 60 tahun, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 1000 tahun saja. Bahkan ilmu dia, pengalaman dia semenjak Nabi Adam AS. Pengalaman iblis. Semenjak Nabi Adam AS, dia biasa keluar tipu Nabi Adam dengan ilmu dia, ilmu jahat-jahat dia, ilmu bohong-bohong dia, tipu Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Dapat kedua keluar, kena hamat tubik daripada syurga Allah Ta'ala ni, dengan sebab ilmu dan juga kibrah. Berapa tahun semenjak Nabi Adam AS sampai kepada kita? Ribu-ribu tahun. Ilmu dia ribu-ribu tahun. Pengalaman ataupun perasukan dia ribu-ribu tahun. Kita boleh lawakah dengan satru yang banyak dengan ilmu dan juga banyak dengan pengalaman? Tak ada kita. Kalaulah kita tak sungguh cari ilmu, tak sungguh dengan nak himpun ilmu, nak mempelajari cari ilmu dan juga beramal dengan dia, jangan sangka kata kita ni boleh lawan dengan syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Allah Ta'ala ayat cirat dalam Quran kata, inna syaitan lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah satru. Bukan saing, adalah satru, bukan saing syaitan ni. Fattakhidhuhu aduwa. Maka ambillah syaitan tu jadi satru kepada kita. Jangan ambil syaitan jadi qarina, jadi saing kepada kita. Jangan. Wal'iyadzubillahi min dhalik. Maka tak cukup kita. Ingatlah tak cukup kita. Walaupun kita cukup sore pun, kita selamat daripada syaitan, selamat daripada pengalaman syaitan, selamat daripada ilmu syaitan, tapi kita jangan buat main-main. Kadang-kadang anak kita tak selamat daripada ilmu dan juga perasukan syaitan. Bahaya sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka itulah sebagai tazkirah saya, peringatan saya untuk nak fangat semula kepada sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita tambah semangat kita. Tambah semangat kita untuk kita nak cari ilmu, kerana talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Cari ilmu adalah benda yang difardu ke atas orang Islam semua, sama ada muslim dan juga muslimah. Dan juga satu hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW, katanya cari ilmu adalah mula daripada kita lahir, kita wana daripada perut ibu kita duk tahnuk sehingga kita masuk kubur. Itu ilmu yang kita nak cari. Walaupun kita hari ni ilmu banyak tara mana, saya sendiri ilmu sedikit ni sahaja, kita tak boleh nak bangga kata kita ni ilmu banyak. Saya sendiri, saya tak boleh nak bangga kata saya ini ilmu banyak. Tak boleh nak bangga, tak boleh nak puncai. Kerana ilmu yang saya ada sekarang ni belum tentu kata dia adalah banyak. Belum tentu adalah dia nak bawa saya masuk syurga. Kerana ilmu yang Allah Ta'ala wi kepada seorang manusia, walaupun dia nak ilmu banyak tara mana pun, hanya sedikit saja yang Allah Ta'ala wi kepada dia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan juga kami tak memberikan kepada kamu, hai manusia, daripada ilmu melainkan sedikit saja. Allah Ta'ala wi ilmu sedikit saja kepada kita. Maka tak cukup, tambah lagi. Tambah lagi ilmu kita. Jangan cukup. Jangan rasa kata sudah dah kita daripada ilmu. Tak sudah lagi. Tak sudah lagi.
Sampai bila kita tak dapat nak jakah masuk dalam syurga Allah Ta'ala, tak cukup lagi kita nak cari ilmu. Carilah ilmu, usahalah, galakkanlah anak-anak kita, keluarga kita cari ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Jangan kita siapa sungguh hatta anak ngaji bahagian yang bukit agama, dan juga lupa nak hatta anak ngaji agama, lupa nak hatta anak ngaji Quran, lupa hatta anak nak ngaji hasmayah agapo. Jangan. Nak ngaji sahaman, nak ngaji gapo pun ngaji, tapi jangan lupa nak ngaji ilmu agama yang nak pimpin kita masuk kepada syurga. Kerana ilmu agama ini adalah fariidatun ala kulli muslim, kerana adalah benar yang difardukan ke atas setiap orang Islam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang ke-25 kita akan baca dan juga kita akan bahas sama-sama insya-Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fil harami akana alayhi wizrun? Fakadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, hadis ini hadis yang ke-25 daripada semuanya 40 hadis dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Semua 42 hadis dalam kitab ini, walaupun Imam Nawawi panggil ataupun terkenal dengan kitab ini 40 hadis Imam Nawawi, tapi jumlah ataupun bilangan hadis semua dalam kitab ini adalah 42 hadis. Hadis ini riwayat daripada seorang sahabat yang kita dah rakyat dulu sejarah dia, siapa dia, Abi Dzarrin. Dia adalah seorang sahabat Nabi, nama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sungguh dia nama Jundub bin Junadah, seorang sahabat Nabi yang Masya Allah, dia dengar kata Nabi SAW hijrah mai Madinah, maka lalu dia pergi duduk dengan Nabi, duduk dengar ilmu, ngaji dengan Nabi, sehingga dia dapat nak menghafalkan hadis Nabi dan juga sampai kepada kita pada hari ini. Abi Dzar dia cerita dalam hadis ini, annanasan min ashabi Rasulillah. Dalam satu riwayat lagi katanya al-fuqara minal muhajirin. Nasan sini manusia daripada ashab sahabat Nabi. Satu golongan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mari cari Nabi dan juga kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujuri. Hai Rasulullah, orang kaya, orang yang ada harta banyak, dia boleh pahala banyak, boleh pahala banyak lebih daripada kita lagi, hai Rasulullah. Dengan apa? Yusallun kama nusalli. Fak dia ni semaya juga. Fak dia ni semaya seperti fak kami maya juga. Yasumun kama nasum. Fak dia puasa seperti kami puasa juga. Tetapi fak dia sedekah, yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Mereka kuasa nak sedekah dengan harta yang banyak yang mereka milik pada jalan Allah SWT. Mereka sedekah. Bukan kami, orang yang miskin, orang yang fuqara, tidak ada harta banyak seperti mereka, maka kami tak kuasa nak bersedekah seperti mana mereka bersedekah banyak dengan harta mereka. Masya Allah. Sahabat mari ngadu kepada Nabi SAW. Mari ngadu kepada Nabi SAW bahawa mereka tidak dapat pahala daripada amalan ataupun ibadat sedekah seperti mana dapatnya orang-orang yang kaya, orang-orang harta banyak. Bahkan di dalam segi semaya, kami semaya, mereka semaya, boleh pahala juga. Kami puasa, mereka puasa juga, boleh buat dia puasa juga, pahala boleh juga.
Tetapi harta kami sikit, harta dia banyak, mereka dapat nak bersedekah dengan harta mereka yang banyak, tetapi kami tak dapat pahala daripada sedekah kamu kerana kami tidak ada harta banyak seperti mereka. Sahabat mari ngadu kepada Nabi, tunjuk kata sahabat sangat sungguh usaha mereka dalam nak membuatkan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Mari ngadu kepada Nabi, mereka sangat yahzinun, sangat duka cita, sangat tak puas hati kalaulah mereka tak kuasa nak buat satu amalan yang baik, yang mana amalan itu dikuasai oleh orang-orang lain. Dia tak kuasa tapi orang lain kuasa dia, dia tak jam. Dia nak tewah, dia nak keng. Cari jalan awak balas mana boleh sedekah seperti mereka yang kaya, yang ada harta banyak, boleh sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tunjuk kata sahabat sangat syiddatu hirs. Sangat bersungguh usaha mereka. Sangat duka cita, secai. Kita ni kadang-kadang amalan mana yang kita tak kuasa nak buat. Seperti kita nak bersedekah ataupun nak wakaf satu-satu masyru', satu-satu projek, satu-satu kongkan, kita tengok orang yang kaya ada duit, mereka dapat nak sedekah ataupun wakaf. Tetapi setengah orang daripada kita, waliyadzubillah min zalik, saya sendiri pun waliyadzubillah min zalik, satu perasaan apabila mujur kita tak ada duit, kita tak kena sedekah, kita tak kena wakaf. Kalaulah kita ada duit, kita tak bersedekah, kita tidak wakaf, maka tak molek juga. Kita tidak ada perasaan seperti mana sahabat ada perasaan. Yang mana saya sudah riwayat tadi kata, hadis ini walaupun Abi Dzar riwayat kata anna nasa min ashabi Rasulillah, golongan sahabat Nabi, tak riwayat kata golongan mana. Tetapi hadis Abi Dzar ini banyak jalan dia riwayat dengan lafaz yang banyak, dan juga riwayat juga melalui sahabat yang lain seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Abu Hurairah riwayat kata annal fuqara minal muhajirin, orang golongan ni yang mensyari Nabi, mereka adalah orang yang susah daripada muhajirin. Itu orang muhajirin. Kerana apa mereka susah? Kerana mereka ni muhajirin, orang yang hijrah daripada Mekah bersama dengan Nabi. Mereka ada rumah, ada harta, tetapi mereka tahu harta mereka, tinggal rumah mereka di Mekah nu untuk nak sanggup hijrah bersama dengan Nabi, dengan sebab iman mereka kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mari duduk Madinah ni tidak ada gapo lah. Harta mereka duduk Mekah, rumah mereka duduk Mekah, anak-anak mereka duduk Mekah. Maka mereka tidak ada duit. Manakala orang Madinah ni kalulah kita biasa pergi, sedang pendengar biasa pergi buat umrah baik, biasa buat haji baik. Madinah adalah tempat yang subur, tempat yang ada setakik molek orang panggil. Lebih-lebih lagi Watama di Madinah adalah leng paling utama. Kebun tama banyak. Sama ada taman jenis ajwah yang paling afdal sekali, sama ada taman pesing jenis-jenis, banyak jenis. Sukari pun ada. Banyak-banyak jenis utama mari daripada Madinah. Kerana orang Madinah ataupun orang Ansar, sahabat yang mereka berasal daripada Madinah ni, mereka adalah orang yang ada harta banyak. Gapo harta mereka? Kebun. Kebun banyak buat dia ni. Maka kita jumpa riwayat yang banyak mereka sanggup nak mewakafkan kebun mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka harta yang banyak. Mereka suka, mereka duduk bawah tarbiyah Nabi SAW. Nabi duk hajar for dia semua, duk tarbiyah dia semua. Siapa kafir dia ni tidak saya pun dengan harta mereka, sanggup nak berwakaf, sanggup nak bersedekah pada jalan Allah SWT. Maka orang muhajirin tengok kepada Ansar, harta mereka banyak, mereka sedekah pun banyak. Maka di sini berlaku satu sifat yang paling baik juga, iaitu orang panggil sifat dalam bahasa Arab al-ghibatah. Al-ghibatah ini apa? Deki. Al-ghibatatu deki. Jangan gaduh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jangan gaduh kita faham kata sahabat ni deki. Deki ni kita tahu belaka kata sifat yang tidak molek. Tetapi kita kena ingatlah bahawa dalam bahasa Arab
Dalam bahasa Arab ni kalimah deki ni ada dua jenis. Satunya jenis yang kita dah dengar semua iaitu al-hasadu. Hasada, al-hasadu. Satu kalimah lagi ni ghabata, al-ghibtah. Kedua-dua kalimah ini, kedua-dua sifat ini makna dia iaitu apa orang panggil deki. Tetapi deki dua-dua ni tak sama. Satunya al-hasad, deki, iaitu kita deki satu nikmat yang saing kita ataupun manusia ada, kita usaha nak win nikmat tu hilang daripada tangan saing kita ataupun manusia sehari tu. Kita mikir tak molek. Tetapi al-ghibtah, maksud kata kita tengok kepada satu orang yang jujur, yang dia ada harta banyak dan juga dia berinfak sedekah pada jalan Allah Ta'ala banyak, kita rasa deki dan juga minta doa kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala harta kepada kita banyak juga, tetapi kita tidak berdoa ataupun tidak cari jalan nak harta seorang tu hilang. Tak, nak ada sepatutnya, tapi nak Allah Ta'ala kepada kita ratik seperti kepada dia. Deki segi nak buat baik seperti dia, menolakkan diri kita ni nak suka nak buat baik, wasa nak buat baik seperti mana orang kaya tu ataupun orang-orang mana pun yang Allah Ta'ala pisik kepada dia, kita nak stay seperti tu. Seperti kita tengok seorang ning Tuhan dia ni baca Quran Masya Allah, baca sedap, tajwid kena, tapi kita tajwid tak molek, baca pun tak lancar. Kita tengok rasa deki, aku nak cari jalan kata nak baca lancar seperti dia. Hari ni orang panggil al-ghibtah. Al-ghibtah. Tapi kalau lah kita nampak yang terbaca kat sedap, kita usaha wak balah mana nak suara ya punah tak seria baca sedap ni, orang ni orang panggil al-hasadu, deki biasanya tak molek. Kalau deki biasanya molek, orang panggil al-ghibtah. Seperti sahabat mari cari Nabi dan minta juga, Nabi jalan balah mana, jalan kepada kami, hey Nabi, boleh kami bersedekah banyak seperti mereka orang kaya ataupun orang harta banyak, boleh pahala juga. Nabi SAW royak selepas daripada tu, Nabi royak kata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala telah kepada fakmung ni jenis-jenis bersedekah yang fakmung ni boleh nak buat sedekah. Tidak ada amalan manakah, bukan kata ada amalan yang Allah Ta'ala fak kamu buat ni, apabila kamu buat, kamu akan dapat pahala bersama dengan sedekah. Bersama dengan sedekah. Tak ada ke? Bukankah ada ke? Nabi tahu dah kata ada. Tapi nak tanya, nak cek macam sahabat dia kali lagi, nak cek tengok kata peringatan sahabat dia sekali lagi, kata tak ingat ke? Kata Allah Ta'ala telah memberi jalan sedekah kepada fakmung ni bukan hanya dengan harta benar saja, tak. Nabi SAW ayat kata inna bi kulli. Nabi tanya sudah, Nabi tak nanti jawab, Nabi jawab sendiri selalu dah. Gapo hikmat sini Nabi tanya dulu. Bahkan kalaulah Nabi nak royak selalu kamu tak boleh. Tapi sini orang panggil kata teknik, cara teknik Nabi nak ajar kepada sahabat dia, ingat mudah. Kerana apabila mula dengan soalan, sahabat ni kadang-kadang duk siacai ke apa, bawa Nabi tanya pun kejut untuk apa? Untuk nak cari kamtak tu duk mana, untuk sungguh, untuk khabar. Bawa khabar sudah Nabi pun royak selalu dah jawab apa? Kata inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Nabi kata sesungguhnya pada setiap kali tasbih yang kita bertasbih, subhanallah, sama ada subhanallah sahaja, sama ada subhanallahil azim, sama ada subhanallahi wa bihamdih. Setiap kali kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kau demo buat banyak, kau demo tasbih Allah Taala kau banyak, kau dapat pahala sedekah banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Giwalah. Boleh jadi orang kaya tak tahu benda ni, boleh ada orang kaya dia tak buat, kata tak apa ada duit dah, boleh hadir. Mu ni tak ada duit, gi tasbih, gi berzikir. Bukan tasbih saja, tasbihah, takbirah, tahmidah. Takbirah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Tahmidah, alhamdulillah, puji kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tahlilah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semua zikir ini setiap kali kita tubik lafaz dia daripada mulut kita, kita dapat satu sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, nas'alullah ay yaj'alana mimman, ya Allah, berilah kami daripada orang yang yataladza bidzikri, orang yang suka, yang sedap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat golongan ni mari cari kepada Nabi ni, dia suka kata sedekah-sedekah ni hanya dengan harta benda saja. Ya, jangan duka cita hai orang-orang yang susah, hai orang-orang yang tidak ada harta benda. Kita tengok orang kaya tu mari masuk rekan nak sedekah, nak wakaf, kita jangan duka cita, kita jangan berdeki. Jangan kata kita ni oh tak ada jalan dah, tak boleh pahala dah seperti mereka yang ada duit banyak. Dah. Kita jangan gaduh. Bahkan kita gembiralah dengan orang kaya itu yang dia ada duit, dia boleh sedekah. Kerana Nabi royak dalam satu hadis, kerana golongan ni mari cari Nabi royak jalan kepada dia, klik giwat. Bawa klik giwat sudah ni, fak kaya ni dengar kata, fak kami tasbih, takbir, tahmid, tahlil, boleh pahala sama sedekah ni. Fak dia pun tahlil, tahmid juga, fak kaya tu. Fak golongan ni mari cari Nabi semula, royak kepada Nabi, hey Nabi, fak dia dengar kata kami ni, mari cari mu royak gini, fak dia pun buat ratik, zikir ratik, boleh pahala ratik. Nak biasa mana? Fak dia ada duit, boleh pahala dah situ. Zikir pula, boleh pahala pula. Nabi royak kata, wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u, wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah kelebihan yang Allah Taala beri kepada seorang-orang yang masing yang Allah Taala kehendaki. Maka buatlah mu, beramallah mu sekadar mana mu mampu, fattaqullaha mastata'tum. Jangan duka cita kita. Kalau orang kaya hari ni kita nampak orang kaya juruh, dia infak, bersedekah harta dia, wakaf harta dia, dan juga dia pun tasbih seperti kita, jangan duka cita. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan juga kelebihan yang Allah beri kepada kita ni, iaitu Allah Ta'ala tak beri harta banyak kepada kita, tapi Allah Ta'ala beri jalan kepada kita, kita boleh bersedekah dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah-sedekah ini bukan hanya dengan harta benda. Jangan suka, jangan silap salah kata harta ataupun as-sadaqatu bil mali faqat. Bukan. Sedekah-sedekah itu dengan harta benda saja, bukan. Jangan silap salah. Bahkan jenis-jenis yang Nabi royak dalam hadis ini sendiri pun, jenis-jenis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun adalah sedekah juga. Dalam satu hadis yang Nabi SAW royak kata, daripada hadis Ibnu Majah, adalah hadis yang dhaif, yang didaifkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama, tetapi makna dia dan juga maksud dia ada hadis yang sahih lain. Mari yang ulang. Kerana satu hadis ini dia kata, ma min yaumin wala lailatin wala sa'ah, tidak ada hari mana, malam mana, tidak ada masa mana, melainkan sesungguhnya Allah Ta'ala ada satu sedekah bagi Allah Ta'ala sendiri, yang mana Allah Ta'ala nakwi sedekah tu kepada hamba dia, yang mana dia hendak nakwi. Allah Ta'ala nakwi sedekah tu kepada hamba dia seorang mana pun yang dia kehendaki. Allah Ta'ala nakwi ke pihak, Allah Ta'ala akan wi. Wa ma manallahu ala 'abdin mithla an yulhimahu dhikruh. Tidak ada hamba mana yang Allah Ta'ala nakwi taufik kepada dia, nakwi sedekah itu kepada dia, melainkan Allah Ta'ala nakwi dia ni suka berzikir. Wi dia ni boleh nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sedekah Allah Ta'ala. Maka sedekah ini bukan hanya dengan harta, bahkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sedekah juga. Satu hadis lagi yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi SAW kata, kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap perbaikan, setiap kebajikan, tuk-tuk kuamdingan adalah sedekah. Sama ada kuamdingan mana-mana pun yang kita buat adalah sedekah. Ingatlah, sedekah bukan hanya dengan harta benda sahaja. Dan juga walaupun satu malam kita nak tidur, kita niat kata malam ni kita nak maya tahajud. Nabi SAW riwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia.
Nabi kata man kanat lahu salatun bilailin, man kanat lahu salatun bilailin faghuliba alaihi naumun fanama alaiha kataba Allahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu sadaqatun Allah sadaqatullah tasaddaqa biha alaihi. Nabi SAW kata siapa yang dia nak semaya malam ni maya tahajud, tetapi beberapa masa dia ngantuk, maka dia tak boleh bangun ataupun dia tak bangun dengan sebab dia ngantuk, dia tidur, tetapi dengan niat itu Allah Ta'ala telah catat pahala kepada dia bahawa dia ni telah semaya, dan juga tidur itu yang dia tidur adalah sadaqatullah, sedekah daripada Allah SWT. Tuhan tidur ni sedekah, tapi Tuhan pahala dengan niat dia yang dia niat, kata dia nak semaya. Maka Allahu Akbar, kebaikan ataupun sedekah, jenis-jenis sedekah dalam agama Islam bukan hanya kita nak tentu dengan harta saja, bukan, tetapi banyak amalan. Dalam hadis ini sendiri Nabi royak gapo lagi? Selain daripada zikir tasbih subhanallah, dan juga takbir Allahu Akbar, dan juga tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tahlil la haula wala quwata illa billah, dan juga semua jenis zikir kepada Allah Ta'ala ni adalah sedekah. Dan juga Nabi kata wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, kita suruh benar-benar baik, suruh royak kepada orang buat benar-benar baik adalah sedekah juga, dan juga lari orang buat mungkar adalah sedekah juga. Dan juga Nabi SAW ayat lagi kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan juga satu orang suami dan juga isteri tidur dengan dua orang ni, isteri tidur dengan suami tidur dengan isteri dan juga bersetubuh, maka tidur suami isteri ini adalah sedekah juga. Tidur ini adalah sedekah juga. Maka mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun. Hai Nabi, kalau fak kami ni satu orang daripada fak kami syahwat dia mari, boleh juga, boleh kedak kami nak guna syahwat ini dengan dapat pahala pada jalan yang dapat pahala? Maka Nabi jawab kata, fakmu tak tahu ke, kalaulah wada'a fi haramin, kalau ambil syahwat tu kita pada tempat yang haram, jalan yang haram oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah, fakana alaihi wizrun, dosa-dosa, maka dosalah kalau kita syahwat kita pada jalan yang haram. Maka apabila kita tak pada jalan yang halal, idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, maka dapat pahala juga. Kita ambil syahwat kita, nak syahwat orang lelaki ataupun orang perempuan tidur bersama bersetubuh, maka itu adalah sedekah juga yang dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jenis-jenis amalan, jenis-jenis sedekah yang selain daripada harta benda ni ada banyak. Seperti jenis yang pertama, seperti jenis yang kita buat baik kepada makhluk ataupun manusia sendiri. Makhluk-makhluk sini tak tetap kata jadi orang ataupun manusia saja, sehingga kepada binatang pun, kalaulah kita buat baik kepada binatang, kita akan dicatat boleh pahala sedekah juga. Seperti amalan itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ta'limul ilmi nafi', hajar ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, ini adalah sedekah juga. Kerana qala Mu'az, seorang ulama, dia kata ta'limul ilmi liman la ya'lamhu sadaqatun. Dan juga hadis Nabi SAW yang kata ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu qurbatun ila Allah. Ngajarlah ilmu, kerana ngajar ilmu itu adalah benda yang wakwi kita rapat ataupun dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tanam buah-buahan, dan juga kita niat kata buah yang kita tanam ini, sama ada manusia sendiri boleh makan, sama ada burung boleh minum, sama ada binatang mana-mana pun boleh makan daripada buah-buah yang kita tanam ataupun pohon kayu ataupun pokok-pokok kayu, maka kita niat, kita maka itu adalah sedekah juga. Mana Nabi SAW riwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW kata, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw dabbah illa kana lahu sadaqatun. Tidak ada seorang mana yang tanam pokok kayu,
buah-buahan, maka manusia lain mari makan, dapat nak makan daripada tanaman dia, sama ada burung juga boleh makan, sama ada dabah binatang boleh makan juga, maka dia dapat pahala sedekatun daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Maka banyak amalan yang kita akan dapat, daripada amalan yang kita akan dapat pahala seperti dengan sedekah. Dan bahkan setengah amalan ni lebih baik daripada kita bersedekah dengan duit lagi. Kita bersedekah dengan duit, kita duit wakaf ataupun sedekah, kadang-kadang kita boleh pahala hanya kepada kita sendiri. Kita menyelamatkan kita sendiri. Tetapi apabila kita amru bil ma'ruf, kita royak benda molek kepada orang, dakwah orang, hajar ilmu kepada orang yang dengar ilmu kita ni bukan satu orang saja. Ya, seperti stesen radio kita yang sebar ilmu, bukan seorang yang dengar ilmu ini, kadang-kadang 10 orang ataupun siapa ratus-ratus orang yang dengar ilmu yang sebar daripada stesen ataupun stani radio ini, dan juga dia ambil ilmu itu, pergi beramal dengan ilmu itu, banyak mana dia akan dapat ilmu, dia dapat pahala bersama dengan sedekah, ataupun sedekah, pahala sedekah banyak mana yang dia akan dapat dengan sebab sebar ilmu. Maka kita berikan lancailah kepada orang-orang yang kita dakwah, lebih-lebih lagi orang yang kita dakwah melalui sosial media, dalam TV baik, dalam Facebook baik, dalam radio baik, dalam mana-mana tempat baik orang kita dakwah, maka niatlah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat pahala sedekah yang banyak. Kerana kita tak tahu kata apa orang yang dengar ilmu daripada stesen kita, daripada sosial media kita. Sama juga dalam Facebook, kita sebar-sebar, dalam line kita sebar-sebar hadis Nabi, sebar ayat Quran, kita sebar ilmu-ilmu agama, kita nasihat sedikit sebanyak dalam grup line ataupun dalam Facebook. Berapa orang, puluh-puluh orang ataupun 2 orang mari tengok pun, dan juga dia pergi amal sore pun, banyak manalah kita dapat pahala. Kadang-kadang ilmu yang kita sebar, bukan orang yang amal tu dia amal hari ni saja, kadang-kadang dia akan amal dengan ilmu itu mula daripada hari ni sehingga dia mati. Maka banyak mana kita akan dapat pahala sedekah dengan sebab kita sebar ilmu, sama ada sebar dengan mulut, sama ada kita sebar dengan sosial media ataupun mana-mana alat teknologi baik. Maka itulah kita pada hari ini. Cukup sekadar ni lah hari ini kita. Maka kita jangan duka cita, jangan duka cita, jangan rasa kata tak puas hatilah kita tengok orang kaya sedekah banyak, jangan. Tapi kita rasa gerai. Kita tengok orang kaya sedekah banyak, duit banyak, kita orang tak ada duit, kita rasa gerai, kita rasa nak sedekah katik. Walaupun kita tidak ada jalan nak cari duit banyak serupa dengan orang kaya, nak sedekah seperti mereka, tapi cari amalan mana yang kita buat dah boleh pahala sama dengan sedekah juga, kita buat. Islam agama yang molek, agama Allah SWT. Ada jalan keluar setiap jalan. Ada jalan keluar bagi orang kaya, ada jalan keluar bagi orang susah. Maka kita jangan duka cita, kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan sekadar mana kita boleh takwa, kerana haqqa tuqatih, kita Allah Ta'ala akan tahu kata kita ni takwa kita sebenar-benar ni banyak mana Allah Ta'ala tahu. Kita jangan duka cita, kerana Allah Ta'ala alimun bidhatis sudur, Allah Ta'ala tahu dalam dada kita ni banyak mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cukup sekadar ni lah pada hari ini, sedikit sebanyak pada hadis yang ke-25, apa yang betul, yang benar itu daripada Allah dan juga Nabi SAW. Apa yang kurang itu daripada kejahilan ataupun ilmu yang sangat sedikit, yang sangat sedikit yang ada pada saya sendiri. Maka akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله